الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وآلهم وذرياتهم وإلى سبطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام حسن بن علي والإمام حسين بن علي رضي الله تعالى عنهما وعليهم السلام وإلى إمامنا الأعظم أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه وإلى سيدنا الإمام أبي حسن الشاذلي وإلى سيدنا الإمام أبي عباس المرسي وإلى سيدنا الإمام تاج الدين بن عطاء الله السكندري وإلى سيدنا الإمام أبي شجاع رضي الله تعالى عنه وإلى جميع الشراح لمتنه أصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين وإلى جميع فقهاء الشافعية أصولا رجالا ونساء أصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah. InsyaAllah pada hari ini akan menyambung pengajian berkenaan dengan daripada kitab Matan Nabi Syuja' pada masih lagi dalam bab berkaitan dengan air, iaitu berkenaan dengan najis. Ini air najis. Apa makna air najis? Ma'ul najis al-ma' alladhi hallat fihi najasah. Hallat fihi najasatun. Ini air yang terkena padanya dengan najis. Dan air yang halat fihi najasah ini terdapat dua bahagian, sama ada air tadi sedikit ataupun air tadi banyak. Qalil dan kathir. Air yang sedikit maknanya yang kurang daripada 2 qullah. Jadi sedikit dalam mazhab kita Syafi'i, dari segi tibar syarak, bila disebut sedikit bermakna sedikit daripada 2 qullah. Kalau banyak bermakna banyak, iaitu lebih daripada 2 qullah. Nah, yang ini 2 qullah dan ke atas. Dan air najis ni, air mutanajis ni akan menjadi najis dengan sekadar masuknya najis tersebut ke dalam air yang sedikit. Bagi air yang kurang daripada 2 qullah, maka ketika masuknya najis ke dalamnya, automatik akan menukarkan air tadi menjadi najis. Manakala air yang banyak, ianya akan menjadi najis ketika berlaku perubahan. Sama ada perubahan pada warna, perubahan pada rasa, ataupun perubahan pada baunya. Qullatan, 2 qullah, maksudnya adalah 500 ritlun Baghdadi. 500 ritlun Baghdadi. 500 ritlun Baghdadi itu adalah bersamaan, 1 ritlun bersamaan dengan 382 gram. Ini berlaku perbezaan antara pandangan dengan pandangan. 382.5 gram. 382.5 gram. Dan 382.5 gram didarabkan dengan 500, maka akan mendapat jawapannya 191.250 kilogram. 191.250 kilogram. Di dalam kitab Matan Nabi Syuja' hanya dijelaskan tentang miqdar timbangan bagi 2 qullah berdasarkan gram ataupun liter. Bukan ditimbang dalam bentuk kiraan bekas airnya. Faham? Dan kitab yang lain seperti Fathul Mu'in dijelaskan miqdar bekas, berapa tingginya, dalamnya, lebarnya bekas. Sama ada bekas tadi berbentuk 4 segi, bekas tadi berbentuk silinder dan seumpamanya, maka diletakkan dengan kiraan sentimeter bagi bekas. Kalau dipenuhkan air, maka
akan mencukupi qadar qullatan, 2 qullah. Tapi di sini hanya al-imam menjelaskan tentang dengan kilogramnya ataupun dengan orang panggil apa, liternya. Kerana kilogram dengan liter adalah bersamaan pada timbangan. Okay? 1 kilogram dengan 1 liter kalau ditimbang sama saja dia punya timbangannya. Jadi air maksudnya sini kalau kata mencapai kepada timbangannya 191.250 kilogram, maka ianya adalah dikira sebagai air yang banyak. Kalau tidak sampai kepada 191.250 kilogram ataupun liter, maka air tadi dikira sebagai sedikit di sisi syarak. Jadi air sedikit banyak bukan dikira dengan timba kita. Kita tengok timba, satu timba, kita kata oh ni air ni banyak. Tak. Itu banyak pada sudut uruf. Yang kita bincang ni adalah pada sudut syarak. Jadi perbincangan kita ni pada uruf syarak. Bukan uruf percakapan manusia biasa ataupun yang dilihat depan mata kita. Maka air yang sedikit, tamam, jika bercampur padanya dengan najis, maka dia akan menjadikan air tadi mutanajjis mubasyaratan. Sama ada berlaku perubahan ataupun tidak berlaku perubahan pada warna, bau dan rasanya. Tamam? Contohnya kita ada air, bekas air yang timbangannya lebih kurang 20 kilo. Bekas tu beratnya 20 kilo. Kalau diletakkan air 20 kilo. Gugur padanya qatrah baul. 1 titik daripada najis, kencing. Dan kita tengok air tadi tak berubah pun. Tak berubah pun sedikit daripada air tadi. Tapi tetap air tadi menjadi mutanajis. Walaupun tidak berlaku perubahan, kerana kaedah menyebut innal ma' allazi lam yablugh qullatain yanjusu bihululin najasati fihi taghayyara am lam yataghayyar. Air yang tidak mencapai 2 qullah, tamam, akan menjadi najis dengan masuknya najis ke dalam air tersebut, sama ada berlaku perubahan ataupun tidak. Dan kemudian air yang banyak pula adalah air yang mencapai 2 qullah dan lebih. Dan kalau masuk ke dalamnya najis, maka ada 2 keadaan yang akan kita perhatikan. Kalau berlaku perubahan, kalau tidak berlaku perubahan dengan najis tersebut, jatuh tak cicak dalam satu bekas yang lebih daripada 2 qullah. 2 qullah tadi berapa? 191.250 kilogram ataupun liter. Nampak? Kalau ayat tadi 200 liter, maka sudah tentulah melebihi daripada perkara tersebut. Jadi kalau tidak berlaku perubahan dengan najis, maka tidaklah akan menyebabkan bekas tadi ataupun air tadi menjadi najis. Bila air tadi tidak menjadi najis, maka boleh untuk digunakan bagi berwuduk dengannya dan juga mandi dan seumpamanya. Contoh kita dapati ada satu bekas besar yang melebihi 2 qullah ataupun 2 qullah dan ke atas, tamam, jatuh padanya kencing, dan kita dapati warna pada air tadi tidak berubah, dan kita dapati rasa pada air pun tidak berubah, dan kita bau pada air tadi pun tidak menyebabkan berlaku perubahan pada bau, maka air tadi tetap dikira tahur, mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Kerana disebut oleh Nabi SAW, al-ma' idza balagha qullatain lam yahmilil qabas. Air kalau mencapai 2 qullah dan ke atas, maka dia tidak akan, Nabi sebut idza balagha qullatain, maksudnya cukup 2 qullah. Maksud kalau lebih lagi. Sabil aula maksudnya. Dan bila Nabi sebutkan dengan al-ma' idza balagha qullatain, jadi maknanya apa dia? Mafhum mukhalafah dia, ai idza lam yablugh qullatain, hada yahmilul qabas. Itu dengan makna kalau tidak mencapai 2 qullah, maka dia akan menanggung najis. Boleh? Keadaan kedua tadi yang tidak berubah. Keadaan kedua kalau berubah dengan najis. Kalau berubah, maka dia akan jadi najis, walaupun dia banyak sekalipun. Tamam? Kalau berlaku perubahan, maka dia akan jadi najis walaupun dia banyak sekalipun. Jadi kita jumpa
atau kita melihat satu bekas air yang lebih daripada 2 kolah dan ke atas, kemudian masuk padanya dengan najis, kemudian berlaku perubahan pada warnanya ataupun pada rasanya ataupun pada baunya, maka pada keadaan tersebut dia menjadi najis. Dan kita tidak syaratkan di sini, para fuqaha tidak mensyaratkan berlaku perubahan pada setiap sifat pada air, bahkan kalau berubah salah satunya sahaja, sama ada berubah warnanya sahaja, ataupun berubah baunya sahaja, ataupun berubah pada rasanya sahaja, maka sudah cukup untuk menghukumkan dia sebagai najis. Faham? Ada beberapa perkara perhatian yang perlu kita berikan. Yang pertama, kita sebutkan sebelum ni bahawa air yang suci dan menyucikan, tahur maknanya, kalau bercampur dengan sesuatu yang suci dan berlaku perubahan yang sedikit, maka tidaklah memudaratkan air tersebut. Tetap air tadi akan menjadi tahur. Tamam? Dan kalau ianya berubah dengan perubahan yang banyak, barulah ianya bertukar daripada tahur menjadi tahir. Boleh? Jadi kalau perubahannya sedikit sahaja, maka ianya masih kekal sebagai tahur. Dan kalau berubah dengan banyak, dengan sesuatu yang suci, maka dia akan menjadi tahir, ghairu mutahhir. Manakala najis pula, air yang suci kalau masuk padanya najis, dan berlaku perubahan pada air tersebut dengan sebab najis tadi, maka air tadi akan menjadi najis, sama ada air tadi perubahannya banyak ataupun sedikit. Boleh? Jadi air yang suci dan menyucikan, tahur, kalau masuk padanya najis dan berlaku perubahan pada air yang tahur tadi, maka dia akan terus menjadi najis. Kalau masuk padanya najis, sama ada berlaku perubahan tadi sedikit ataupun banyak. Kenapa? Kenapa masalah berkenaan dengan masuk pada yang suci kena perubahan tadi banyak, baru dia jadi tahir? Kalau perubahan sikit saja masih lagi tahur. Tapi kalau tahur masuk pada najis, tamam? Masuk pada najis, kalau berlaku perubahan, maka dia akan menjadi mutanajis. Tak kira sama ada air tadi sikit ataupun banyak. Kalau airnya sedikit, maksudnya kurang pada 2 kolah, sebaik saja masuk najis saja, terus menjadi mutanajis, walau tidak berlaku perubahan sekalipun. Kenapa? Kerana najasah ini amruha ghaliz. Najis ni perkara urusannya berat. Berbeza dengan sesuatu yang suci. Amruhu hayyin. Urusannya lebih ringan. Kerana dia masih suci. Boleh? Itu sebab dia. Yang kedua, perkara tambih yang kedua, tidak ada perbezaan pada perubahan dengan yang suci, tahir, kalau kata air tersebut kadarnya 2 kolah ataupun kurang pada 2 kolah. Kerana yang dilihat pada perubahan tadi adalah sedikit ataupun banyak, bukan pada 2 kolah. Jadi kalau kata masuk padanya yang suci, maka yang dilihat padanya adalah pada perubahan, bukan dilihat sama ada dia 2 kolah ataupun tidak, berubah ke tidak air tadi. Itu je. Contoh, kita ada air sebanyak 100 kolah. Contohnya, kita ada air 100 kolah, dan kemudian berlaku perubahan dengan sabun. Air 100 kolah, kemudian masuk sabun dalam tu, berubah 100 kolah tu jadi air sabun. Maka dia jadi suci ke, tahur ke, jadi tahir? Apa ni, Hafiz? Air ada 100 kolah, masuk sabun, berubah air tadi dengan jadi air sabun. Maka dia jadi tahir ke, jadi tahur? Apa dia? Macam mana tahur ghairu mutahhir, Hafiz? Astaghfirullah. Macam mana tahur tapi ghairu mutahhir? Istilah mana ulama pula ni? Tahur ghairu mutahhir. Terkebit mata. Campur aduk habis ni.
Apa dia jadi apa? Nama apa? Ali Hakimi. Apa dia? Tahir. Ghair mutahhir. Mana tahur ghair mutahhir? Tahur tu saja dah tahur mutahhir. Tahur tu maksudnya tahir mutahhir. Kalau tahir tahir fi nafsi, ghair mutahhir li ghairi. Jadi tahir. Tapi bila disebut tahur, ghair mutahhir maksudnya jadi tanakut. Faham tak? Boleh faham ni? Jangan ubah apa ni istilah ulama tu. Hafal saja istilah yang ulama sebut tu. Nampak ni? Jangan buat pala, jangan buat pala orang ni. Tahu buat pala? Pala tahu. Baik. Kemudian yang ketiga, kalau kata jenis tambih yang ketiga, air kalau kata tanajjas, masuk badan najis, maka dia akan menyebabkan dia menajiskan yang lain. Air kalau dia jadi mutanajis, maka dia akan menajiskan yang lain. Contohnya, kita ada 3 bekas air yang mutlaqah. Bekas pertama 50 ritlun. Okay. Bekas kedua 100 ritlun. Bekas ketiga 450 ritlun. 50, 150, 100 dengan 450. Baik. Gugur dalam bekas pertama. Bekas pertama tadi berapa ritlun, Hafiz? 500. Bekas pertama tadi berapa, apa ni, Zahid? 50. Dengar pergi elok Hafiz. Dia suka gelabah semua lah, ya Allah. Jangan gelabah. Relax, tenang je. Kan marah pun. Geram ya. Berapa ritlun tadi? 50. Okey, baik. Bekas pertama jatuh padanya air kencing. Tamam? Baik, jadi macam mana air tadi? Hukum air tadi jadi apa? Najis. Sebab apa? Sebab dia jatuh air kencing sedikit. Hadza laisa jawabul fuqaha. Ayat dia 50 ritlun. Jatuh padanya najis. Kemudian orang tanya, kenapa air tadi jadi najis? Ente jawab, kerana jatuh padanya air kencing. Sentuh jawapan para fuqaha. Faqih jawab macam tu. Jadi, jawapannya? Air najis. Dengar orang jawab ni. Hafiz, Ali Najmi. 50 jatuh padanya air najis. Jatuh padanya air kencing. Setitik. Dalam 50 ritlun. Jadi najis ke tidak jadi najis? Jadi mutanajis. Baik, jadi najis sebab apa? Ma'ul qalil. Itu jawapannya. Bukan kerana jatuh padanya najis. Ulang balik kerana jatuh padanya najis. Nanti kalau ayatnya 500 ritlun, jatuh padanya air najis. Jadi mutanajis ke tidak jadi mutanajis? Tidak. Kenapa? Ma'ul kasir. Patah balik jawapan fuqaha. Tamam. Yang tu. Boleh faham? Macam tu juga bekas air yang kedua, bekas air yang ketiga. Kita tengok balik. Tamam? Kerana yang menentukan jadi najis ataupun tidak, ditentukan. Najis tadi dia tengok pada air tadi sedikit ataupun banyak. Jatuh pada air yang sedikit, walaupun 50 ritlun tadi, 1 ritlun bersamaan dengan berapa tadi? 382.5 gram. Kali dengan 50. Tengok. Agak-agak jadi berapa? Kali dengan 50. Jadi berapa liter? 20 liter lebih kurang. Dekat lah no. Kira habis lah. Betul tak?
Ha? Tiga 382.5 kali dengan 50. 19. Tak sampai 20 kilo. Kak tu serius sangat ha? 19 nama pun takriban 19.125. Dia tak boleh sebab dia tidak dibundarkan dengan 5. Dan 19.5 ya boleh kita bundarkan jadi 20. Okey, tak apalah. 19.125 Hafiz. 19.125. Boleh. Banyak tu kalau kita tengok. Saya suruh kita minum banyak lah ayak tu. Banyak kan ayak 20 liter tu. Lebih pada satu kartun ayak. Tapi dikira sedikit. Walaupun jatuh satu qatrah, satu titik air kencing jatuh dalam tu, dalam gabungan air tadi, maka jadi mutanajis. Boleh faham? Dan bila mana kita disebut dalam kitab tadi disebut kata dia akan 500 ritlun Baghdadi tadi tu, miqdar tadi adalah miqdar takribi, bukan miqdar tahdidi. Miqdarnya takribi saja, hampir 500 ritlun Baghdadi, yakni hampir 500 tersebut. Baik. Bukannya tahdid 500. Jadi bermaksud kalau kurang 1 ritlun atau 2 ritlun, 2 ritlun maksudnya 382 campur 382 lebih kurang dalam 760. 760 ataupun 770 ml. Kalau kata kurang 700 ml tu atau 700 ke 800 ml, maka masih tidak mudarat lah. Salah. Boleh. Jadi air tadi masih dikira banyak. Itu maksudnya. Boleh faham? Dan dikira dalam ni adalah ritlun Baghdadi yang muktabar di dalam kitab fiqh Syafi'i kita dalam bab ritlun ni adalah ritlun Baghdadi. Bukan dengan ritlun Misri ataupun ritlun Syami ataupun ritlun Tarimi dan seumpamanya. Cuma kalau nak kira dengan ritlun Tarim, ritlun Syami ke ritlun Misri ke, daripada Syam ataupun Mesir ke, maka dia kena tengok balik dengan timbangan yang asal bagi ritlun Baghdadi. Faham? Itu maksudnya. Tambih yang seterusnya, air musyammas yang kita bincang jadi makruh sama ada digunakan pada ibadah seperti wudu ataupun mandi janabah ataupun pada adat pun makruh juga sebenarnya untuk bermandi-mandi bersejuk ataupun menyucikan sesuatu. Kenapa? Karena ilahnya adalah khasyatul baras. Jadi dia kena berbeza ilah jadi pada khasyatul baras. Baik, maksudnya kalau digunakan bukan untuk badan, maksudnya digunakan untuk baju. Basuh baju boleh ke tidak? Boleh, karena dia tidak lagi masuk kepada masalah baras, kerana baju tidak akan jadi baras. Kecuali dipakai baju tersebut ketika masih basah. Itu tak boleh. Baru basuh tu pakai terus baju. Itu tak boleh. Boleh. Yang ketujuh ataupun tambih yang seterusnya, ma' musta'mal itu tidak harus digunakan pada ibadat. Tak boleh digunakan untuk urusan ibadat, dan harus digunakan pada urusan adat. Dan tidak sah untuk digunakan menyucikan dengan air musta'mal walaupun pada taharah mustahabbah, sucian yang sunat sahaja, seperti wudu ala wudu, tajdid wudu tak boleh dengan air musta'mal. Kenapa? Kerana dia masih lagi nau' minal ibadah. Jadi khulasah bagi babul miyah, bagi perbahasan miyah ini, air masdar air ataupun sumber air ni yang daripada tengok di mana-mana tempatnya, manazala minal ard minas sama wa naba'a minal ard, itu ada 7 bahagian. Ada 7, iaitu ma'us sama, ma'ul bahri, ma'ul nahri, ma'ul bi'ri, ma'ul aini, ma'us salji, ma'ul bardi. Kemudian itu kita ada bincang masalah berkaitan dengan air yang keluar daripada pokok. Boleh ke tidak boleh? Baru ni Ustaz ada jumpa satu kitab risalah yang bagus dalam fiqh Syafi'i, cuma tak tahu siapa dia penulis dia. Kitab ini sangat bagus. Yang mana dia mukhtasar 55 muka surat ya.
Tapi dalam dia lebih kurang ada 1000 lebih masalah fiqh. Dia sampai bab munakahat. Tapi dia punya ringkasan dia, Masya Allah, tabarakallah, bagus. Dia kata apa ni? Dia kata, i'lam, kitabut taharah, i'lam anna al-ma' al-qalila yanjusu bihusulin najasati fihi wa illam yataghayyar. Ketahuilah olehmu, air yang sedikit itu tidak akan menajiskan, ya, air yang sedikit tidak akan yanjusu bihusulin najasati fihi. Ya, anna al-ma' al-qalil yanjusu, menjadi najis. Air yang sedikit menjadi najis dengan berlakunya najasah fihi, maksud bihusul najasah fihi, masuknya najis dalam dia, wa illam yataghayyar, walaupun tidak berlaku perubahan. Baik. Wal ma'ul katsir la yanjusu, dan air yang banyak tidak akan menjadi najis illa idza taghayyara ahadu awsafihi binajasah, melainkan berlaku perubahan salah satu daripada sifatnya dengan sebab najasah tadi. Nah, sama ada daripada warna, min ta'min aw launin aw rihin. Baik. Kemudian disyarah. Wal katsir makana qullatani fasa'idan. Wal qalilu ma duna zalik. Jadi al katsir makana qullataini fasa'idan wal qalil ma duna zalik. Jadi air yang banyak adalah maksudnya yang 2 qolah dan lebih, dan yang air yang sedikit ma duna zalik. Wal qullatani 500 ritlin. Dan 2 qolah tu 500 ritlin, air ritlun Baghdadi maksudnya. Kemudian saya sebut apa? Wa kullu ma udhifa ila ma kharaja minhu. Tuh. Setiap yang disandarkan kepada apa yang dia keluar darinya. Kama'il wardi. Awis syajar. Ma'us syajar maksudnya. Jadi mana-mana air yang bersandar kepada tempat keluarnya. Ha? Masih lagi bersandar pada tempat keluarnya. Jadi kullu ma udhifa ila ma kharaja minhu kama'il wardi. Au syajar, ataupun air pokok, au qalatahu tahirun, ataupun bercampur dengan suatu yang suci, yastaghnil ma'u anhu, campur dengan yang suci, dan air pula terkaya daripadanya, fataghayyara bihi, dan berlaku perubahan dengannya, hatta udhifa ilaihi, sehingga disandarkan air tadi kepadanya. Namam kaza'faran wal ushnan wasyai, contohlah macam tu. Dicampur dengan yang suci, air terkaya daripadanya, dan kalau berlaku perubahan tadi sehingga diidhafatkan kepadanya. Jelas tu, masya-Allah. Satu jawab tu orang duk tanya kan, apa ni, syai ni nak kira apa? Kan dia masuk dalam air, dia dipanggil mukhalatah ke dipanggil mujawarah? Sebab dia tak berubah pun. Daun dia tetap tu, cuma warna dia aja berubah. Jadi adakah dia sama macam dengan pokok? Tak. Faham? Dengan kayu tadi yang kita sebut. Maka dia jadi tahir ghair mutahhir. Suci dan menyucikan. Suci tapi tidak menyucikan. Sama? Ni matanya masya-Allah bagus. Walaupun ringkas tapi padat. Jadi air yang keluar daripada pokok boleh tak guna? Tak boleh. Yang keluar daripada pokok maka dia dikira sebagai ma udhifa ila ma kharaja minhu. Ma udhifa ila ma kharaja minhu. Jadi idhafatkan kepada apa yang dikeluar padanya. Baik, ma'ul bi'ri ay naba'a min al-ard. Ma'ul bi'ri, tapi ketika dia ambil, dia punya idhafat dia ghairu munfak. Dia kata munfakkun. Tapi kalau ma'ul syajar, air pokok tadi ni, kalau dikeluarkan, orang akan panggil dia air pokok. Faham tak? Air pokok. Kama usyajar dikira sebagai, dipanggil apa ni, qaid ghair munfak, dipanggil. Nah, qaid ghair munfak. Sama. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.